Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Lama kita tak jumpa ya. Okey, sempena bulan Ramadan ni, saya mengucapkan Ramadan Karim kepada semua yang melayari YouTube saya dan saya tak nak bercakap panjang. Saya cuma ingin menceritakan bahawa pada saat ini saya agak sibuk, jadi tak dapat nak mengudarakan video-video terbaru. So sebabnya adalah kerana pada saat ini sebelum Ramadan hari itu saya telah dikurniakan oleh Kerajaan Negeri Pahang dengan sebuah projek, iaitu untuk membina lebih kurang dalam 600 buah rumah Prima Pahang, yang mana ia terletak di Jengka 23. So jadi oleh kerana itu saya agak sibuk sehingga saya tidak dapat mengendalikan YouTube saya seperti biasa. Tapi walau bagaimanapun ada perkembangan-perkembangan terbaru yang akan saya ceritakan selepas ini. Mungkin dalam bulan Ramadan ini saya akan merakamkan beberapa cerita yang menarik sepanjang Ramadan. Okey, berbalik kepada cerita mengenai projek yang saya dapat. Okay, ini adalah suratnya. Okey, daripada surat ini banyak cerita dia ya. Sebenarnya Kerajaan Negeri Pahang bukan menganugerahkan kontrak kepada saya, malah dia meluluskan permohonan saya untuk melaksanakan satu tanggungjawab bagi Kerajaan Negeri Pahang itu sendiri, iaitu bagi menyediakan perumahan yang mampu milik kepada khususnya rakyat Negeri Pahang di sekitar kawasan yang kita akan bina itu. So, jadi daripada apa yang kita faham adalah selalu bila kita bercakap mengenai kontrak ni, sudah pastilah kita assume kerajaan yang bayar kita, tidak ya. Dalam hal ini, dalam urusan ini, seperti mana yang saya paparkan, ini gambar-gambar site ataupun kawasan yang akan kita bangunkan yang telah diluluskan. Pada peringkat awal kita memohon seluas 100 ekar, tetapi oleh sebab-sebab tertentu Kerajaan Negeri Pahang hanya meluluskan 84 ekar untuk pembangunan ini. Jadi daripada pembangunan ini ke 84 ekar ni, kita company saya akan membayar sejumlah lebih kurang dalam 5 atau 6 juta ringgit kepada kerajaan negeri sebagai premium untuk kita take over tanah itu sebelum kita mengusulkan kebenaran merancang, iaitu kita akan buat satu kebenaran merancang, kita akan masukkan elemen-elemen tertentu di dalam pembangunan ini, dan semuanya adalah ditanggung oleh syarikat saya. Maksudnya segala perbelanjaan daripada menebus tanah, membina rumah dan sebagainya adalah daripada syarikat kita. Jadi syarikat kita akan menyumbang kepada kerajaan negeri sebanyak lebih kurang dalam 5-6 juta tadi sebagai premium tanah, dan kemudian kita juga akan menyumbang kepada hasil stamp duty daripada pembeli-pembeli yang akan beli rumah ni nanti. Mungkin lebih kurang dalam 1,000 setiap pembeli. Kalau 600 buah rumah, mungkin ada 600,000 kita akan bayar kepada kerajaan pusat ya. Begitu juga dengan LHDN. Kalau mengikut pada projek ini, kalau kita ambil pukul rata sebuah rumah dalam 150,000, anggaran untuk 600 buah rumah ini adalah lebih kurang dalam 90 juta nilai pembangunan keseluruhan ya. Jadi 90 juta ini berkemungkinan kita hanya because this project ialah inisiatif Kerajaan Negeri Pahang untuk menyediakan projek ataupun menyediakan rumah
yang mampu milik. Jadi harganya rendah ya. Ini kalau kita lihat Prima Pahang tak sama dengan Prima Kerajaan Pusat. Prima Pahang dia istimewa sikit sebab dia telah ditetapkan iaitu semi-D, lebih kurang dalam 1000 kaki persegi. Ada 3 bilik dan 2 bilik air, 1 dapur, 1 ruang tamu dan posh. Dan rumah itu rumah berkembar iaitu semi-D. Jadi istimewa sikit dengan harga yang sangat murah iaitu RM150,000. Dan bagi 40% yang pertama pula, kerajaan negeri telah menetapkan bahawa ada potongan harga sebanyak 10% iaitu lebih kurang RM15,000. So bermakna ada 40%. Setiap 100 rumah tu ada 40 buah rumah yang kita terpaksa jual dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang saya rasa ini satu durian runtuh kepada rakyat negeri Pahang dengan kewibawaan kerajaan negeri di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Wan Rosdi. Inisiatif ini dapat dilaksanakan 10% tadi, kalau 15% ialah 15 kurang lebih 15,000. Jadi bermakna rumah yang mereka dapat untuk setiap 100 unit tadi 40 buah pada harga RM135,000 sahaja. Mana nak dapat ya, semi-D dengan tanah yang luas, setiap rumah ada tingkap, maksudnya sebelah kita dia bukan teres ya, semi-D. So ini adalah inisiatif Kerajaan Negeri Pahang dan Kerajaan Negeri Pahang tidak bayar kita ya, yang bayar kepada yang keluar duit adalah kita dan kita bagi kepada Kerajaan Negeri Pahang, dan sebagai gantinya Kerajaan Negeri Pahang beri satu tanah dengan jumlah premium yang agak rendah supaya kita dapat manfaatkan, dapat kita buat rumah yang mampu diletakkan pada harga yang rendah. Jadi itu sebab saya kurang sikit ke udara untuk menceritakan mengenai artis-artis. Jadi saya tunjukkan antara rumah-rumah yang saya akan bina. Tengok ya. Ini macam ni ialah rumah sesebuah pun ada. Yang ini kemudian yang ini pula adalah semi-D yang macam saya cakap tadi, rumah berkembar 2. Dan ada juga rumah makmur yang very low. Dia punya harga sangat rendah ya, iaitu RM80,000 saja. Jadi ini adalah inisiatif Kerajaan Negeri Pahang untuk membantu rakyat dia. Jadi untung ya rakyat Pahang ni mereka boleh memiliki rumah dengan begitu murah sekali. Dan saya berpeluang untuk menyumbang kepada Kerajaan Negeri Pahang dan juga rakyat Pahang untuk membina rumah-rumah ni, dan dengan keuntungan yang begitu kecil, yang orang kata margin profit dia terlalu tipis, sehingga boleh menyebabkan kalau kita tersilap melakukan kerja-kerja, ia akan boleh merugikan syarikat. Tapi tak apa, itu tak penting. Yang penting kita dapat sama-sama memajukan negeri Pahang. Di dalam usaha-usaha kerajaan kita sokong. Jadi kerajaan negeri dapat duit dia, dapat wang yang mereka perlukan untuk dibelanjakan kepada rakyat, dan begitu juga dengan kerajaan pusat, mereka dapat cukai melalui LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, yang mana setiap keuntungan, katalah kita dapat lebih kurang dalam 20%, maknanya lebih kurang dalam 18 atau 20 juta keuntungan, maka LHDN akan memperolehi lebih kurang 3 kali 8, 3 juta, lebih kurang dekat 5 juta juga. LHDN akan memperolehi, maknanya kerajaan pusat akan memperolehi hampir 5 juta daripada pembangunan yang saya akan usahakan ini. Jadi bermakna daripada dunia artis, tidak ada mustahil untuk kita bergerak maju dengan syarat, dengan hasrat yang kita kena tanamkan dalam diri kita adalah untuk kita membantu. Jangan kita harap ya, kalau kita nak harap kerajaan bagi duit kat kita, kerajaan bagi kita projek, kemudian dia bayar, itu mungkin susah sikit lah. Tetapi kita kena cari ikhtiar, usaha, mungkin kita kena belanja.
Kalau projek ini pada dasarnya apabila kita dapat award tu, memang semua orang seronok bila dapat award. Tapi bila saya dapat award letter daripada ataupun kelulusan daripada pihak Kerajaan Negeri Pahang ni, saya telah bermuhasabah diri dalam masa sebulan itu, kerana saya tahu untuk memulakan projek ini sekurang-kurangnya saya kena menyediakan lebih kurang dalam 10 juta. Jadi untuk bayar tanah tadi, lepas tu pecahkan tanah tadi kepada komersial, daripada pertanian kepada komersial. Kemudian ada banyaklah perbelanjaan, termasuk kita buat earth job ataupun meratakan tanah dan sebagainya. Kemudian pembinaan di fasa pertama, it take about 10 million untuk kita bermula. Jadi 10 million ini, kalau dengan keadaan ekonomi negara yang begini teruk sekali, tak ada bank yang akan bagi kita. Jadi saya terpaksa mengembeling beberapa konglomerat Melayu kita untuk bersama dengan saya menjayakan hasrat kerajaan negeri ini. Jadi itu sebab saya kurang ke udara. Walaupun saya teringin sangat nak bawa berita-berita mengenai artis, terutamanya Ekspedisi, Dharma Sutra, Loving Bond, May dan Melissa, Meditasi, semua tu rakan-rakan baik saya. Jadi kalau boleh saya termasuk yang lain-lain macam yang lama saya tak jumpa, Isa, Henry Black dan sebagainya. Mereka semua nanti tunggu saya. Okey, tunggu, sabar. Okey, we make some money first and then kita akan terjah semua sekali untuk kita dapatkan perkembangan. Kali ini saya akan pergi jumpa artis dan kita bukan datang tangan kosong. Kita mesti bayar artis. Bila kita interview artis, kita kena bayar dia orang lah. Mungkin mengikut kadar tertentu yang kita mampu bayar lah. Jadi buat masa ni saya tumpukan perhatian saya kepada projek saya, yang mana projek ini baru award kepada saya dalam sebulan. Dan dalam bulan Ramadan ini adalah kerja-kerja pentadbiran yang sedang saya usahakan. Dan saya harap semua dapat bersabar kerana saya sedang membelanjakan wang kepada projek saya. Saya tak dapat nak keluarkan kepada lain kecuali May. Kerana May ni bukan rancangan ni dah berjalan sebelum daripada saya dapat projek ni lagi. Waktu kira-kira dalam 3-4 bulan lepas, kita dah rancang macam mana kita nak masuk studio dan sebagainya. Jadi May akan melaksanakan album mereka dan saya dikabarkan saya telah mendengar lagu baru mereka yang dicipta oleh Apak Khalifah. Kali ini Apak Khalifah menyumbangkan sebuah lagu berjudul Anugerah. Sedap lagu tu. Saya rasa lagu itu mampu mengembalikan May ke persada muzik tanah air, especially rockers. Kita tunggu dan lihat. So, jangan ke mana-mana, saya akan bersama anda lagi dalam bulan Ramadan ini. Kita akan bercerita mengenai beberapa perkembangan terbaru dunia rock tanah air, insya-Allah. So saya sudahi dengan beberapa ayat daripada surah Ar-Rahman yang mana kita dianjurkan supaya bermuhasabah diri dan bertanya kepada diri kita, nikmat mana satukah yang ingin kita dustai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayana, samsu wal qamaru bihusban, wan najmu was sajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان. Okey. Jadi dalam ayat Ar-Rahman ini banyak sekali Allah menyebut fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Maksud dia yang nikmat mana satukah yang ingin kamu dustakan. Jadi
sebagai manusia yang diberi peluang untuk hidup pada bulan Ramadan ini, disampaikan pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat sampai akhir Ramadan, menyambut Syawal, dan kemudian disampaikan lagi Allah SWT kepada Ramadan yang akan datang, insya-Allah. So jangan lupa, kita walaupun berhibur, jangan lupa pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ataupun menyamai kedudukannya dengan ibadah 1000 bulan. Jadi bayangkan ya, kalau kita berusaha daripada hari ini, kita tak tahu mana satu hari yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai Lailatul Qadar. Menurut hadis sahih, Rasulullah SAW kata, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Apabila sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, 10 malam terakhir, tak adakah lagi clue-clue yang lebih mudah ya Rasulullah? Rasulullah kata, carilah dalam malam-malam ganjil. So kita tak tahu sebab apa dalam kita menentukan hari berpuasa itu, mungkin kita tersilap. Satu Ramadan mungkin adalah 2 Ramadan. Jadi pada ketika itu mungkin malam ganjil yang akhir itu mungkin adalah malam genap bagi Allah SWT. Kita tak tahu. Ini rahsia Allah. Jadi jangan kita pilih-pilih hari. Kita buat tiap-tiap malam, start daripada 19 Ramadan tu, jangan kita lalai lagi, kita pulun habis-habisan sampailah malam raya. Ya. So insya-Allah kalau kita pulun tiap-tiap malam tu, mustahil lah kita tak dapat malam Lailatul Qadar ya. Kerana malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan ataupun bersamaan dengan 83 tahun. Kalau umur kita sekarang ni rata-rata tak ada yang 83 tahun, kecuali atuk atuk je yang lebih daripada 83. Jadi yang lain-lain semua masih muda, masih belum mencapai 83 tahun. Jadi dengan amalan pada malam Lailatul Qadar tadi menyebabkan kita beroleh keberkatan umur. Bayang tiap-tiap tahun kalau kita dipanjangkan umur, kita dapat tiap-tiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar tadi, mana 83 tahun, 83 tahun, 83 tahun usaha kita tadi. Jadi kita akan dapat menyamai umur orang-orang terdahulu waktu zaman Adam, Nabi Adam AS dan umatnya yang beribu tahun ya mereka hidup, ada yang beratus tahun. Jadi oleh kerana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipendekkan, jadi kita tidak terlepas Allah SWT menilai kita dan memberi kita peluang untuk mencapai keberkatan umur tadi melalui malam Lailatul Qadar. Jadi keep your eyes, keep your mind on this, dan pastikan kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. So saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.